Okey, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia dan hari ini kita bercakap lagi tentang satu topik menarik iaitu tentang takaful. Sebab selain daripada kita mengambil langkah berjaga tentang COVID-19 ni juga kita perlu mengambil langkah bagaimana untuk hari masa depan sekiranya bencana berlaku di dalam family kita dan keluarga kita dan sebagainya. Okey, kita bersama dengan seorang perunding motivasi Zuriati Muhammad Yusof ataupun saya panggil Kak Zu je lah. Kak Zu ni kita pernah berjumpa sebelum ni, selalu sebenarnya memberi motivasi-motivasi, tapi hari ini kita bercakap tentang takaful. Kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, mungkin Kak Zu boleh ceritakan apa itu takaful sebenarnya? Okey, hari ini sebenarnya dengan Hari Pengguna. Sebelum ni kita cakap pasal kehidupan, percintaan, matlamat. So, sempena Hari Pengguna ni, Kak Zu rasa kita kena mentakafulkan diri kita untuk keluarga kita. Mentakafulkan, itu istilahnya. Okey, selalu orang faham, selalu bila sebut takaful ni orang akan ingat ejen takaful. Betul. Bila ejen takaful call ataupun ejen takaful cari mesti nak lari. Sebenarnya takaful ni adalah satu tabungan yang kita menabung beramai-ramai pada syarikat takaful dan duit tabungan tu syarikat takaful akan guna untuk dibuat pelaburan. Tetapi apabila berlaku kematian, berlaku kita masuk hospital, duit tabungan tu akan dikeluarkan untuk diberikan kepada kita berdasarkan polisi yang kita dah ambil. So dengan kata lainnya, sebenarnya takaful ni adalah pelengkap portfolio keuangan kita. Okey, bercakap mengenai portfolio keuangan, kita bila kita start saja kerja, kita akan buat simpanan. Betul. Kita akan menyimpan untuk memikirkan education anak-anak, hari tua kita. Kalaupun kita tak ada duit untuk simpan, kita akan ada simpanan paksaan iaitu EPF. Betul. So selepas kita fokus pada portfolio simpanan, kita akan fokus kepada mengumpul harta. Harta yang pertama Syaril beli mesti Kak Zu rasa kereta. Ya, betul. Lepas tu rumah. Betul. Lepas tu bila dah stable sikit, beli lagi rumah lain. Betul. So selepas menyimpan, mengumpul harta, last sekali waktu kita tua, kita akan memikirkan sebenarnya untuk mengagiskan harta-harta kita ni. Kita akan guna channel seperti hibah, wasiat ataupun kalau kita tak buat apa-apa, kita akan kita akan guna faraid. Sebenarnya portfolio keuangan kita ni tak komplit kalau kita tak membeli satu takaful untuk diri kita. Sebab apabila berlaku sesuatu musibah ataupun kematian, portfolio yang kita ada sebelum kita nak agihkan kepada keluarga kita akan dibekukan. Okey, baik. Tadi Kak Zu kata cerita tentang persepsi orang kalau dengar je ejen takaful ni dia akan lari ataupun orang kita bila kita cuba mendekati seseorang saya nak bawa takaful ni mesti orang ingat insurans dan sebagainya. Betul. Tapi kenapa tu berlaku? Sedangkan kalau kita lihat penjelasan tadi, takaful ni memberi manfaat yang penting sebenarnya untuk masa depan, masa sekarang dan masa depan. Kenapa berlakunya persepsi tu? Persepsi takaful, orang takut, orang rasa tak perlu sebab takaful ni ramai orang rasa tidak diperlukan kerana takaful hanya akan nampak dia punya kepentingan apabila berlaku musibah. Musibah ni kita tak tahu bila. Betul. Kita tak tahu mati bila, kita tak tahu aksiden bila. So apabila benda tu tidak berlaku lagi di depan mata kita, kita rasa dia tidak perlu dan takaful orang selalu mengambil ringan. Apabila berlaku masalah lain, mereka akan menjadikan takaful ni adalah yang pertama untuk diletak tepi dulu. Betul. Contohnya macam awal kerja mungkin ada ejen atau kawan dah cakap kena ambil takaful, kena ambil untuk income protection. Betul. Tapi bila dah mengumpul harta tadi tu, kita dah ada banyak komitmen, kita akan mengambil untuk memberhentikan takaful tu di peringkat yang pertama. Berlakunya banyak juga berlaku situasi begitulah. Bila keadaan kewangan tidak mengizinkan, terus call ejen takaful tadi, boleh tak, kalau boleh saya nak tutup terus takaful ni, ambil balik duit saya kan. Jadi benda tu mungkin sebenarnya sepatutnya tidak perlu diberhentikan. Betul. Apa cara dia? Sebenarnya apabila berlaku keadaan kewangan, ini sebenarnya ejen-ejen di luar yang kena memainkan peranan. Sepatutnya klien, memang klien ni always
Right. Betul. And then bila klien cakap, I nak berhentikan takaful tu, sebenarnya duduk dulu, jangan koma, tarik nafas, cakap Cik Prospek ataupun Cik Syaril, okay, kerana you punya bajet tu dah tight, mungkin kita boleh review, mungkin kita boleh kurangkan ataupun kita mengikut keadaan pada waktu tu, sebab sekarang ni takaful dia tak macam dulu, which is dia tak berapa, dulu dia tak fleksibel, you tak bayar dia akan lapse. Sekarang ni boleh kurangkan, boleh lebihkan. So kita kena berbincang dengan ejen-ejen dekat luar sana ataupun dengan ejen you. So untuk ejen-ejen pula, janganlah bila klien tak nak tu mengambil jalan untuk abaikan mereka. Bila dia dah start tak bayar tu, dah lupakan mereka, pergi cari bisnes lain. Sebenarnya klien yang mungkin mengambil di awalnya, kalau dia ada masalah, cuba duduk dan berbincang dengan mereka. And then takaful ni sebenarnya, Syaril, adalah satu benda yang diperlukan. Kalau anda menyayangi diri anda dan menyayangi keluarga, sebenarnya takaful ni adalah satu benda yang wajib ada dalam keluarga. Sebab Syaril bayangkan pada hari ini, Syaril bekerja, setiap bulan, ujung bulan ada duit gaji masuk. You bayangkan kalau you tak ada hari ini. Apa jadi? Duit pendapatan you ni, dia mengikut you. You tak ada, so pendapatan ni tak ada. So you bayangkan apa yang anak-anak dan isteri untuk survive. So sekarang ni mungkin 10,000 tu masuk dalam akaun. Dengan 10,000 tu mungkin juga tak cukup. You bayangkan kalau you tak ada, 10,000 ni tak ada. Bukan saja tak cukup. I rasa benda ni yang akan sebenarnya takaful memainkan peranan. You tak ada, mereka akan menggantikan pendapatan you tu untuk diserahkan kepada waris-waris you. Walaupun you tak ada, mereka boleh meneruskan kehidupan seperti ayah mereka ada. Itulah peranannya takaful. Kerana apa kita rasa benda tu tak perlu? Sebab tak ada ni, sebab kita masih ada. Kita rasa macam aku tak perlu lagi sebab aku masih ada. Tapi bayangkan satu hari you tak ada. Dan benda nak bayangkan ini sebenarnya sangat sukar. Sebab mindset kita, dia suka benda yang mengambil lengah, yang benda-benda yang negatif tu dia akan letak kat depan. So lepas macam aku tak perlu. Tak perlu tu yang sebenarnya you kena tukar mindset, sangat perlu. Mungkin betul. Bila kita merasakan sekarang, dalam keadaan sekarang kita masih selesa, dalam keadaan sekarang kita tidak berlaku musibah itu, jadi kita mengambil ringan. Saya setuju dengan tu benar. Tapi bagi keluarga sekarang ni, menonton Selamat Pagi Malaysia ni tengah menonton kita ni, Puan. Jadi sekarang ni mungkin mereka tertanya-tanya, okey, baik, saya dah sedar sekarang. Apa yang saya perlu lakukan selepas ini? Kalau sekiranya saya perlu untuk tujuan pergi mengambil takaful ini, mentakafulkan diri saya, apa yang saya perlu buat? Okey, sekarang ni sebenarnya ejen-ejen takaful bersepah-sepah dekat luar sana. Sebenarnya kalau you Google je ejen takaful, banyak company, ada macam-macam company, ada local company, ada yang A company. Tapi sebenarnya decision tu untuk mencari takaful, untuk mencari ejen takaful adalah you yang kena buat. Sebenarnya. Sebab kami sebagai ejen-ejen insurans, dia orang tiap-tiap hari buat aktiviti untuk cari klien. Tapi orang bila dapat je panggilan daripada ejen takaful ni, perkara yang paling mudah jawab ialah saya dah ada. Sedangkan sebenarnya mungkin you tak ada, tapi you menipu diri you untuk mengelakkan ejen-ejen takaful ni. Dan ejen-ejen takaful sebenarnya bukanlah memaksa. Kadang-kadang mereka datang hanya untuk berkongsi kepada kita semua, untuk memberitahu apa yang perlu ada. So satu lagi kesilapan kita sebagai pengguna ialah kita rasa medical card tu yang diperlukan sangat. Sebenarnya medical card adalah aksesori di dalam kehidupan kita, sebab kita ada lagi option untuk pergi ke hospital kerajaan. Bagi Kak Zu, perkara yang kita perlu ada ialah menggantikan pendapatan kita. Sebab
macam Kak Zul cakap tadi, bila pendapatan kita tak ada, pendapatan tak ada, bayangkan macam mana anak-anak dan isteri kita nak membayar duit rumah, duit kereta. Bayangkan sekarang dia orang dah duduk rumah yang selesa, bila kita tak ada, dia orang tak dapat bayar, bank akan tarik balik rumah tu. Bayangkan kita ni tak ada untuk memberi pelukan kepada keluarga kita, dan kita bayangkan dia orang terpaksa keluar dalam kehidupan yang kita dah bina. Dan benda tu sangat saril, kita kena fikirkan. Okey, baik Kak Zul, kalau diberi peluang untuk bercakap dengan rakyat Malaysia sekarang, okey, mungkin beri tips apa yang kita perlu buat selepas ini. Okey, apa yang perlu anda semua penonton Selamat Pagi Malaysia buat? Sekali, mula-mula Google dulu, cari company-company takaful yang anda rasa sesuai dengan diri anda, dan yang paling penting anda kena kira bajet anda. Walaupun sikit, anda kena bermula. Jangan tidak ada langsung. Sebenarnya takaful ni bukanlah kena tunggu anda ada 1,500 sebulan. Dengan sekarang ni produk-produk bermula dengan RM100 pun dah boleh ambil. Tetapi yang paling penting, anda kena takafulkan diri anda untuk keluarga anda. Apabila berlaku sesuatu, maksudnya adalah orang yang menjaga keluarga anda. Okey, baik. Terima kasih Kak Zul. Satu perkongsian baik sebenarnya, moga dia memberi manfaat kepada semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Okey, baik. Terima kasih banyak. Mungkin kita berjumpa lagi. Jumpa lagi, Syah. Okey.